cerita kita lah, bukan cerita orang. Kita lebih excited nak keluar daripada Ramadan berbanding kita nak masuk Ramadan. Macam lambat je dia nak sampai. Sebab apa? Sebab benda tu besar. Jadi kita pun tahu bila masuk Ramadan tu kita rasa macam tu dah. Kita rasa macam tu pada hari raya sebab kita memang besarkan hari raya tu. Sebab tu daripada awal ni sibuk dah baju raya beli. Dah ni, dah bincang, dah mesyuarat dah nak pakai tema apa warna ni tahun ni, tema warna apa tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi dalam acara tahunan kita di sini. Setahun sekali saya main ni acara tahunan. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari-hari dalam bulan Ramadan ini Allah berkati tuan. Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus beramal dalam bulan Ramadan ni. Ada yang baru beberapa hari masuk Ramadan dah meninggal, dan ada yang tak sempat masuk Ramadan pun dah meninggal. Baru ni dapat berita kan, Saleh Muhammad tidur elok-elok meninggal baru dalam bulan Ramadan lepas. Sahabat kita Ustaz Saleh Muhammad baru buka puasa, elok buka puasa, meninggal Ramadan pertama. Jadi kita doalah tuan-tuan, doa bagi Allah panjangkan usia kita dapat melalui Ramadan ni sampai habis, bawa Ramadan lagi yang akan datang. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sebuah hadis daripada Al-Bazzar, Abu Sa'id Al-Khudri kata, innallaha tabaraka ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Sallallahu alaihi wasallam, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap siang dan pada setiap malam. Sallallahu alaihi wasallam, pada setiap petang, setiap malam ada orang yang dibebaskan daripada api neraka. Yakni fi Ramadan, iaitulah dalam bulan Ramadan. So kita nak kena pastikan kita ni termasuk dalam kelompok orang yang Allah masukkan dalam senarai orang yang dibebaskan daripada api neraka. Cumanya bila kita nak masuk senarai daripada orang yang dibebas daripada api neraka, kena buat amalan dan buat perangai cara orang yang nak bebas daripada api neraka lah. Satu tentang kita ni tuan-tuan, apa saja benda baik kita selalu malas nak buat. Dia malas. Nak semayang sunat malas, nak semayang tarawih malas. Saya tak boleh nak bayang ni baru malam kelima kan. Malam berapa ni? Masuk malam ni malam ke-6. Malam ke-6. Jadi dah kita dah 6 hari dah puasa. Saya nak ambil kesempatan ni tuan-tuan nak ucap selamat hari raya.
Maaf zahir dan batin. Dia punya tak sabar nak raya dah. Kita memang macam tu. Sungguh. Masuk satu Ramadan tuan, buka radio. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Dah cerita raya dah. Sebab kita ni, cerita kita lah bukan cerita orang. Kita lebih excited nak keluar daripada Ramadan berbanding kita nak masuk Ramadan. Kalau satu benda tu besar kat kita, kita rasa macam tak sabar nak tunggu. Benda tu besar dalam hati kita, kita rasa macam lambat je dia nak sampai. Sebab apa? Sebab benda tu besar. Jadi kita pun tahu bila masuk Ramadan tu kita rasa macam tu dah. Kita rasa macam tu pada hari raya sebab kita memang besarkan hari raya tu. Sebab tu daripada awal ni sibuk dah baju raya beli. Dah ni, dah bincang, dah mesyuarat dah nak pakai tema apa warna ni tahun ni, tema warna apa tu ni. Dah ni. Dapat keputusan dah tuan, warna apa? Kan? Adik-beradik semua nak pakai apa, nak berimpun kat mana, tahun ni nak pergi mana, balik mesyuarat 3 kali berkelir dah dengan orang rumah. Mak ni tahun lepas dah balik dah, tahun ni lah balik Nuqadha, balik yang hari tu berapa tahun KPKP tak boleh balik. Kita duduk sibuk dengan yang tu. Sebab kita rasa yang tu jauh lebih besar lagi daripada Ramadan ni. Dan memang kita rasa macam tu pasal hati kita macam tu. Kita tak rasa sedap dengan Ramadan. Kita duduk dalam posisi memaksa diri untuk Ramadan. Kita duduk dalam posisi memaksa diri ni. Malam takkanlah tak pi tarawih. Kalau cerita hajat sedap hati, tak mau pi. Apa nak mengaku budak ni? Mengaku tunjuk soleh sangat lah tuan. Kita tak sedap nak pi. Kita sedap lagi duduk di rumah. Tambah-tambah lepas buka puasa pula tuan-tuan, sehari lapang. Nampak muka teruk macam sebulan tak makan. Nampak teruk. Nampak puasa lah, nampaklah puasa tu. Tuan-tuan, kita subhanallah siang tu memang lapang. Masuk maghrib, Nabi kata apa? Makan kurma dulu, makan kurma sebiji, makan kurma 3 biji ke, makan kurma 5 biji ke. Lepas tu pergi sembahyang maghrib, minum air sikit, pergi sembahyang maghrib. Kita buat dah macam mana Nabi suruh? Kita buat tak? Tak tuan-tuan. Kita tak pom depan kita nasi biryani. Nabi cerita kurma 3 biji minum air dulu. Tak apa, sat ni cerita lain. Ni hari ni yang cerita nasi kandang tu. Sungguh tuan-tuan. Tahu siapa? Sebab dak lani ni cerita perut lapang. Kita sudah cerita lah Nabi suruh lagu mana. Nabi nak suruh macam mana, sunnah dia lagu mana. Tak apa, tu cerita lain. Ni perut lapang ya, ni nasi tu ada, ni apa ada. Tiba tu cerita kita. Cerita kita. Tu macam tu kan, betul-betul macam ni kan cerita nak layakkan, nak entitle kita ni jadi ahli syurga. Yang nak kata ni, siang dia malam, siang ada orang yang Allah bebaskan dia daripada api neraka. Malam ada yang Allah bebaskan dia daripada neraka dengan sikap kita. Yang apa ni? Sunnah ke? Sunat ke? Apa cerita ke? Zat, aku sedang memaksa diri aku untuk lapang padahal aku tak suka dengan lapang ni. Tuan-tuan faham tak apa saya duk cerita ni? Ni sikap. Tak ada macam nak tunjuk yang kita ni entitled. Tapi kalau tak entitled, kita rugi sangat. Sebab memang bulan Ramadan ni ada aja ni. Dia lah ramai-ramai ni ada aja. Hari ni nama dia out daripada api neraka. Memang perangai ahli neraka dah. Memang duk buat macam-macam dah. Perbuatan-perbuatan daripada ahli neraka. Daripada kita umur 16, 17, 18. Tuan-tuan jangan ingat umur 12 tahun Allah tak kira apa kita buat. 12 tahun semayang pun tak lagi. Allah tak tahu ke? Allah tahu. Awak 12 tahun tuan-tuan sekalian, Allah tak kira kalau siapa lah. Kira dah, kita dah balik dah. Kita dah balik dah. Umur 18 tahun, 19 tahun semayang pun tunggal langgang lagi tuan-tuan. Puasa pun tunggal langgang lagi. Kalau kita meninggalkan semayang, maksud kita meninggalkan benda paling besar dalam hidup kita yang nama dia semayang, rukun Islam. Tuan-tuan. So kalau macam tu,
Agak-agak layak tak dia masuk neraka, tuan-tuan sekalian. Faham tak ni? Kalau nak kira entitlement kita, kelayakan kita ni, duduk syurga ke duduk neraka, dengan apa yang kita duk buat selama berbelas tahun. Saya ingat kita ni lebih layak duduk sana, na'udzubillah min zalik, daripada duduk syurga. Tapi masuk Ramadan, ada orang yang Allah cabut nama dia. Duduk nama ni neraka dah, cabut nama dia. Tak, dia ni dibebaskan daripada api neraka. Dia ni dibebaskan apa? Cumanya karakter kita tunjuk kita ni layak tak layak, entitled tak entitled untuk jadi orang yang namanya disenarai bebaskan daripada api neraka. Faham tak ni? Tapi tuan-tuan, salih Rasul Muhammad, ingat, tapi salih Rasul Muhammad, wa in likulli muslim fi kulli yawmin wa laylatin da'awati mustajabatin. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya setiap muslim itu ada doa yang mustajab pada setiap siang dia, pada setiap malam dia. Maka buat apalah ni? Doalah. Doa, minta kepada Allah. Tuan-tuan tolong senarai doa. Tuan-tuan jangan kedekut dengan doa. Kita ni kedekut dengan doa, padahal kita ni banyak sangat nak minta. Kalau kita rasa kita susah, kita akan cari siapa yang rasa kita boleh tolong kita. Kalau kita ada kesempitan dari segi duit, kita akan cari orang yang berduit untuk yang kita rasa macam dia boleh tolong kita. Kalau kita ada masalah legal, adalah apa-apa berkaitan dengan litigation ni, lepas tu akan cari orang yang ada kepakaran, peguam bela, peguam cara, apa-apa yang kita rasa, siapa-siapa yang ada kelayakan untuk tolong kita. Kalau kita ada susah, risau tentang kesihatan, kita akan cari doktor untuk tolong kita. Tuan-tuan, saya semangat, sebenarnya kita sentiasa duduk dalam perlukan bantuan sepanjang hidup kita. Faham tak? Maka tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan Allah SWT. Tapi lagi sekali lah, macam mana nak letak Allah tu duduk depan berbanding yang lain yang nyata dekat depan mata kita? Manusia terang boleh jumpa, ada duit, kita rasa macam dia boleh tolong kita. Dia ni dah kepakaran, dia ni pandai dah semua. Kita terlupa yang tak ada yang lebih besar, tak ada yang lebih bijak, tak ada yang lebih pandai, arif, tahu semua melainkan Allah. Macam mana nak letak Allah ke depan? Dan saya cuma doalah, doa. Boleh tak saya nak minta, saya nak bagi satu tugasan kat tuan-tuan. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan listkan apa yang tuan-tuan hajat, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besar. Sekecil. Nabi kata doa, minta pada Allah. Walaupun tali kasut terputus, minta dengan Allah. Tali kasut terongkai pun minta dengan Allah. Nabi suruh. Kan? List daripada sekecil benda. Tuan-tuan ambil satu momen, tuan-tuan duduk, panggil anak isteri saya. Panggil anak isteri saya buat apa? Anak isteri tuan-tuan. Nak cerita hari tu sebenarnya, saya duduk sebelum buka puasa. Saya tanya anak-anak saya, nak apa? Nak apa? Apa hajat apa? Nak lulus periksa. Okey, lulus periksa. Nak apa? Nak apa? Minta seorang-seorang daripada kecil-kecil anak yang paling kecil, seorang-seorang tanya, nak apa, nak apa, nak apa. Sebab ni waktu mustajab doa. Minta. Ayah tolong doa, sebut nak apa, nak apa. Ya Allah, dia sebut. Senarai daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, tuan-tuan ulang doa yang sama sepanjang Ramadan. Ulang doa yang sama. Tuan-tuan quote lost, tuan-tuan print. Tuan-tuan print kan. Sebab Nabi kata apa? Wa inna likulli muslim, sungguhnya pada setiap orang muslim itu ada waktu mustajab doa dalam bulan Ramadan, waktu malam, waktu siang dan waktu malam. Panjat doa. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Cumanya bila kita duduk dalam Ramadan ni tuan-tuan, tuan-tuan kena jaga beberapa benda. Sebab kita takut tuan-tuan, ada pahala, ada puasa tapi tak ada pahala. Berapa tahun nak duduk puasa? Daripada umur berapa dulu ni? Balik umur 12 tahun, 11 tahun, ingin laki-laki. Kan? Sallallahu Muhammad.
Ni kalau umur 12 tahun dulu ni, lah ni dah 42. Maksudnya dah apa? Dah 30 tahun kita puasa. 30 kali dah kita puasa. 30 kali Ramadan dah kita lalui. Setiap Ramadan pengampunan dosa. Setiap Ramadan, kata Nabi SAW, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana hadis? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu il jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukafaratu ma bainahunna idza tanabal kabair. Solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa selama dia masih meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ramadan, pengampunan dosa. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Satu hadis yang lain, juga hadis sahih, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan dia dengan iman dan harap sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Daripada tuan-tuan bangkit tidur sampai tuan-tuan tidur balik, setiap benda yang tuan-tuan buat dalam bulan Ramadan, semuanya kebaikan, semuanya berpahala. Hatta tuan-tuan tidur letak kepala sekejap dalam bulan Ramadan pun pahala di sisi Allah. Dan setiap benda kebaikan yang tuan-tuan buat, bila sebut dalam bulan Ramadan, semuanya Allah gandakan pahala dan dia jadi jalan pengampunan dosa. Ittabi' hatta hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan yang kamu buat dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadam pahala, memadam dosa-dosa yang telah tuan-tuan lakukan. Jadi subhanallah, daripada tuan-tuan bangun tidur sampai tuan-tuan tidur balik, tuan-tuan list down apa yang tuan-tuan buat pada setiap hari. Start bangun tidur, kemudian tuan-tuan pergi 2 rakaat sembahyang tahajud, kemudian tuan-tuan pergi makan, tuan-tuan istighfar, doa saat lagi masuk waktu subuh, tuan-tuan sembahyang qabliyah subuh, tuan-tuan pergi sembahyang subuh berjemaah ataupun tuan-tuan sembahyang subuh saja, kemudian tuan-tuan puasa sehari, tuan-tuan pergi kerja. Salat Muhammad, tuan-tuan dalam tempoh kerja, tuan-tuan duk buat kerja ni pun pahala di sisi Allah, Allah bagi. Ni waktu zuhur ni berhenti sat pergi dengar kuliah pula. Lepas tu sehari tuan-tuan sekalian, Salat Muhammad, petang sehari pergi berjalan balik pula tu. Setiap langkah tuan-tuan pergi cari rezeki, patah balik rezeki tu pahala di sisi Allah. Nah, sehari pergi sedia makan pula untuk ahli keluarga kita makan. Sehari sembahyang maghrib pula, sehari buka puasa pula berjemaah pahala lagi. Sehari sembahyang pula lagi. Setiap benda yang tuan-tuan buat, semuanya pahala dan semuanya pengampunan dosa. Tapi Nabi SAW kata apa? Kam min sa'imin ma laysa min siyami ilal ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga dia. Dalam keadaan semua orang dapat macam-macam pahala ganda semayang sampai 70 kali ganda Allah bagi ibadat fardu kita buat. Ibadat sunat Allah ganda sampai 10 kali ganda. Kan? Sedekah, masuk dalam tabung. Bulan biasa 700 kali ganda. Kalau sedekah sunat masuk bulan Ramadan, ganda pula macam mana fardu. Amalan fardu pada bulan biasa paling kurang 10 kali ganda. 700 jadi 7,000 kali ganda. RM1 tuan-tuan masuk, nilai RM7,000 di sisi Allah. Semua orang dapat macam-macam. Main kat dia, apa pun tak dapat. Jadi apa tuan-tuan? Jadi lapar dahaga je. Rugi tak rugi ni? Rugi tuan-tuan. Sebab bila ada pengampunan dosa, ada tanda dia. Salat Muhammad. Tanda Allah ampun dosa nombor 1. Tengok kita ada tak tanda ni setiap kali masuk Ramadan, keluar Ramadan ada tak tanda ni? Nombor 1, dia cakap, dia dah tinggalkan percakapan-percakapan yang buruk. Cakap-cakap buruk, cakap tak elok tak buat dah.
Tapi kalau lepas Ramadan pula pun serupa je. Maksud dia apa? Maksud dia tak ada apa-apa. Dalam saya duduk dalam grup, adalah 2-3 grup yang apa ni, saya semua ni. Mulut ya Allah macam orang tak puasa. Dia maki orang macam orang tak puasa. Ni bulan Ramadan ni masih ada orang yang crop muka gambar orang yang dia tak suka, dia pelekat kat situ Saleh Muhammad. Dan dia buat cerita bukan-bukan pasal apa? Pasal bukan sealiran dengan politik dia. Puasa ni tak bolehkah rehat sah? Tak ada rehat. Dalam bab ni tak ada rehat. Kena buat kerja. Pakai fake account. Saya pun kena serang. Mana dia? Tengok fake account. Tuan-tuan guna fake account, buh nama orang lain. Faham ni? Kita ni nama kita sekian-sekian. Ni muka kita macam ni. Kita kalau kita berjumpa orang kenal nama kita sekian, muka kita macam tu. Tapi di sana ada kehidupan maya. Kehidupan maya ni tuan punya muka sekian, nama sekian. Tahu apa dia buat? Dia ambil muka orang lain, dia letak kat sini. Kemudian dia pakai nama orang lain dalam kehidupan maya, jadi dia yang kedua. Watak yang lagi satu ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, mulut dia laser, tak ada insurans takaful punya. Ikut suka dia nak kata apa, dia nak kata kat siapa, dia nak fitnah apa, dia nak hantar apa, dia nak hantam apa, ikut suka dia. Tuan-tuan, betul-betul kita orang Islam ni, saya nak tanya ikhlas. Kotlah ada tuan-tuan yang ada fake account ni kan. Allah tak tahukah, Allah tak kenalkah kata dia ni orang yang sama? Ataupun malaikat sampai confuse, ni nak catat ni siapa dia ni? Nama apa kan ni? Faham ni? Agak-agak malaikat akan buka dua kitab yang lain ke? Yang ni punya satu, yang ni satu. Ataupun malaikat hanya akan catat tak nama dia saja. Yang nama yang fake account tu malaikat tak buat catatan. Faham tak faham tau? Ni. Tapi dia buat tu seolah macam malaikat tak tulis tau. Saya sampai satu tahap tuan-tuan, orang yang duk guna fake account, yang duk hantam orang, yang duk kata ke orang, duk kata, saya pun duk kenal juga, ada juga 3-4 orang yang tak suka perkataan-perkataan kita ni. Sebab sampai saya kata apa? Sampai saya punya sangka baik tu kata apa? Orang bukan Islam lah, cerita aku tu. Sebab orang Islam dia takkan buat macam tu. Pasal dia tahu malaikat akan catat, dia takkan rasa apa. Selagi dia beriman, selagi dia tu orang Islam, ada malaikat akan catat dia. Betul tak ni? Dia ni. So kita sangka baik, dia bukan orang Islam. Dia hanya berlakon jadi orang Islam. Macam itulah nak buat Islam. Dia ni. Kita doakan supaya Allah bagi hidayah dia. Kan? Sebab apa? Soalnya cuma kita takut nanti. Kan? Itu. Nombor satu, cakap yang baik-baik. Cara dia nampak apa? Nombor dua, bila Allah ampun dosa kita tuan-tuan, nombor dua, dia jadi hilang sifat dengki kita dekat orang lain. Yang ni pun tuan-tuan boleh observe, tuan boleh tengok. Kita ni bila sampai umur, sampai certain umur, kita dah tak kisah dengan kejayaan orang lebih, orang kita dah tak kisah. Oh, kawan kita naik pangkat, Allah, kipas kuat Ustaz. Kita tekat kipas guni Ustaz. Kita tekat kipas pakai gitu je. Dia pakai aircon pun belakang bawah Ustaz. Patutlah naik gitu. Dengki. Ham negal guna guni Ustaz. Dia tu tak ada Ustaz, menipu rapat Ustaz tu. Tu yang dapat tu rapat. Dia rasa, dia tengok kawan dia lebih sikit, dia berasa. Dia tengok kawan dia beli kereta, dia berasa. Dia tengok kawan dia beli rumah, dia berasa. Dia rasa. Kadang-kadang rasa ni tuan-tuan, dia berapa? Nombor satu, dia berasa, rasa kat hati dia simpan. Dia rasa tapi dia simpan. Okey lagi. Yang kedua, dia rasa, dia tolak rasa tu. Betul lah ya. Yang ni lebih baik. Yang ketiga, dia rasa dan dia balas. Yang ni yang ramai. Ada je respon, dia nak tunjuk yang dia tak setuju. Komen ke, expression ke, pergi jumpa dengan orang, dia akan explain kat orang tu ke, dia saja nak sebut orang tu ke. Alah, itu macam tu. Dia ada reaction dia ada balas dia. Orang ni Allah tak suka.
Tapi bila orang Allah ampun dosa seorang tuan, dia dah hilang rasa dengki ke orang. Dengki, iri hati, tak seronok kerja, tak ada lah kat dia. Itu tanda Allah ampun dosa. Kita ni tuan-tuan boleh nilai lah, selagi ada benda tu, maksudnya ada lagi dosa kita yang belum Allah ampun. Faham tak? Nombor 3, bila Allah ampun dosa kita tuan-tuan, tahu apa jadi? Allah akan jauhkan orang-orang yang tak baik daripada kita. So kita punya surrounding kita ni, dia akan berubah jadi surrounding yang baru, orang-orang yang baik-baik. Dia bukan cerita kita pergi cari, dah Allah bagi. Ada je, kita pun tak perasan sangat. Tapi semenjak tengok, ada aja orang duk nasihat kita, ada orang duk ajak kuliah kita grup WhatsApp pun lain. Ni grup WhatsApp kita ni yang jenis merapu, merepek tu semua dia macam tak aktif dah. Macam kita duk ada dalam tu, tapi kawan-kawan pun tak mau nak layan kita sangat dah macam tu. Tapi dia jadi dull, dia jadi plain, betul dah tak. Dulu waktu buka tertubuhnya grup tu dulu ni, kita lah jadi setiausaha tu. Ni admin tukang masuk grup merapu ni, subhanallah, pumpam merapu tiap hari. Tapi semenjak ni jadi grup tu menjadi senyap, jadi macam kita pun macam tak tengok sangat. Kadang-kadang sampai 999 plus apa semua dah 1000 lebih mesej tu, kita pun dah tak perasan tengok dah. Orang pun tak heran dah, tak perasan dah keberadaan kita kat dalam tu. Itu menunjukkan Allah mula jauhkan kita daripada orang yang tak baik. Ini semua kerja Allah. Tapi selagi orang duk perasan kita tak duk dalam grup merapu, senyap lama apa, duk buat apa lah ni, ada aja kawan duk perasan kita tak, tu maksudnya kita masih belum lagi. Yang keempat tuan-tuan, tanda dia ialah sallallahu alaihi Muhammad, bila kita Allah ampunkan dosa, ialah kita sentiasa teringat kita ada dosa. Kita tu sentiasa berasa kita duduk dalam dosa. Kita rasa kita takut dengan dosa. Kita rasa kita takut kalau kita mati, dosa kita masih duduk ada. Yang menyebabkan kita jadi banyak istighfar, dan menyebabkan kita menambah amalan-amalan kita. Dia otomatik macam tu lah. Takutnya aku dosa banyak ni, kalau aku mati sekejap macam mana ni. Ya Allah, semayang duha lah. Ya Allah, mayang taubat lah. Tak baca Quran lagi. Dia main perasaan-perasaan macam tu. Ni 4 tanda yang tuan-tuan boleh cek kat diri kita sendiri. Ada tak ada tanda ni lepas kita keluar Ramadan hari tu. Sebelum Ramadan dulu betul. Tapi lepas Ramadan hari tu kita jadi macam mana? Faham tak mana? 4 benda ni cek. Tak suruh cek orang lain. Tak ada lagi nampak gaya ni, nampak dosa banyak hari ni. Nah ni. Cek kita. Dan baik, Allah SWT tahu tak di antara tanda, di antara sebab pasal apa dosa kita tak terampun bila kita masuk Ramadan? Mari kita tengok tuan-tuan. Kalau keluar Ramadan dosa masih ada, Allah tak ampun dosa kita. Bukan sekadar dosa tak ampun. Kalau dosa ada 10, keluar Ramadan bawa dosa 10 tu, kalau takat tu kira okey jugalah. Tetapi kalau ada dosa, keluar Ramadan masih bawa dosa, tuan-tuan duduk dalam senarai orang yang mendapat doa malaikat Jibril. Ya memang. Nabi naik tangga mimbar ni, hadis ni masyhur, tuan-tuan pun sendiri tahu. Nabi kata amin, amin, amin. Nabi kata amin 3 kali. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tak pernah dengar Rasulullah buat macam ni sebelum ni. Apa yang Rasulullah aminkan? Tadi malaikat Jibril datang pada saya. Malaikat Jibril doa dengan 3 doa dan saya aminkan doa dia. Bukan takat yang dipanjat itu doa orang biasa. Yang memanjatkan doa itu malaikat Jibril, ketua segala malaikat. Kalau malaikat yang ada ni doa kat kita pun bagus sangat dah. Lepas tu duduk dalam, sentiasa cari momen yang malaikat suruh doa kat kita, minta malaikat doa kat kita. Yang doa ni malaikat Jibril AS. Yang amin ni pula manusia paling mulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Bu'aidah, celakalah man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan.
orang lain semua dapat pengampunan, tiba-tiba dia Allah tak ampun dosa. Sebab apa tak ampun dosa? Sebab yang pertama, mulut jahat. Mulut jahat, suka cakap buruk, suka cakap nista, suka cakap Ustaz Muhammad dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Sallallahu Alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tak meninggalkan, dia panggil qaul az-zur. Qaul az-zur ni kata-kata nista, kata-kata dusta, banyak cakap bohong. Nah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian, dan dia tetap mengamalkannya, dia duk panggil gitu. Tuan-tuan, kita ni Allah uji satu, dengan suasana politik yang tidak menentu. Saya pergi Thailand, jumpa dengan Baba Sri Panjang. Saya tanya kat dia, Baba, kalau pilihan raya kat sini macam mana? Hari kami mengundi, esok kami diam. Hari tu je bercakap, hari tu je pergi mengundi, lepas tu diam. Yang mana bertanding, dia letak poster dia, orang keluar tengok pilih yang mana satu dia berkenan, mana dia pergi undi. Lepas tu esoknya yang menang tu dia beli kerja kat rakyat dia, habis dia pun tak suka lagi sekali pilihan rakyat, dia pun tukar orang lain. Tu je kita ni, non-stop. Non-stop tadi. Mungkin suasana politik berbeza, mungkin cara berbeza, adalah cara-cara tu. Tapi tuan-tuan salih Muhammad, macam mana keadaan pun, kita Sallallahu Alaihi Muhammad tak membenarkan kita untuk bercakap sesuatu yang tak betul. Kita apa saja keadaan pun, apa saja justification pun, kita tak boleh fitnah orang. Betul tak? Hang setuju tak setuju dengan dia pun, hang tak berkenan kat dia pun, tetap tak boleh fitnah dia. Hatta tuan-tuan pergi depan Allah nanti, tuan-tuan pergi depan Allah, ya, Allah kata, kamu ni pembohong. Dia kata kita, kita kata, tak ya Allah, saya bukan jenis bohong orang. Tak, ni bukan saya. Kamu pembohong. Dalam senarai yang duk berimpun ramai-ramai tu, dia panggil Sallallahu Alaihi Muhammad kadzibin, geng-geng pembohong ni. Orang tu dia panggil al-kazzab, si pembohong. Kita duduk dalam grup tu, kita kata, tang mana saya duduk bohong ni? Ada tak hang dapat satu berita itu hang cerita ke orang? Ada ya Allah. Yang berita tu kamu dapat mana? Ya Allah, bukan saya reka cerita tu, saya tak bohong ya Allah. Saya dapat pada kawan saya pergi share je cerita tu kat orang. Saya dapat, yang hantar kat saya ni kawan-kawan lah, geng-geng lah yang duduk dalam grup tu, dia yang hantar kat saya. Saya tengok ya Allah, dia ni Allah dia buat perangai macam ni. Saya forward lah dekat kawan-kawan supaya orang lain tahu perangai dia tu macam mana. Tu yang saya buat ya Allah. Kamu cek tak betul ataupun salah? Tak ya Allah, saya tak cek. Cukuplah seorang itu, dia termasuk di kalangan pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak cek dulu betul ataupun salah. Nabi SAW sebut itu. Kalau macam ni tuan-tuan, berapa banyak dah benda yang kita duk hantar, yang kita tak cek dulu betul ataupun salah, kita hantar pasal dia tu bukan geng kita. Faham tak faham ni? Nampak macam duk muhasabah kan? Bukan nak kata siapa-siapa, berubahlah. Sebab Nabi kata apa? Dia qaul az-zur wal amal bih. Dia bercakap perkataan nista, dusta, kemudian dia terus beramal dengan dia. Dah tahu dah lepas ni, tak payahlah hidup dalam bulan Ramadan ni. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Kita ni masuk bulan Ramadan kena belajar banyak diam. Ni macam tengah hari ni, nampak diam lah. Orang lapar macam tu. Ya,
Bang, nak makan apa ni? Masak dah lah. Marah, cengih jangan duk tanya. Waktu orang tengah puasa-puasa ni jangan duk cari pasal. Tanya banyak, cakap banyak tadi. Orang tengah puasa dia. Satgi dia buka-buka puasa satgi. Bukan takat mulut, jari pun sama naik laju. Saya sampai terfikir dalam fikir. Bulan Ramadan ni, kita ni masuk Ramadan lah. Hari tu Ramadan sebelum ni. Ramadan sebelum ni tahun 2022. Bulan berapa tuan-tuan? Dah ingat tak bulan apa kita? Bulan apa? Ramadan tu bulan apa? 4 eh? 4 lebih kurang kan? Pilihan raya tu bulan apa? Ha? Tak ingat saja. 11 kan? Ni bulan 3. Sebelah apa ni? Bulan sebelah apa ni kan? Bukan 11 sebelum tu kan? Tak ajarlah tanya cerah mata sikit. Saya duduk terfikir hari tu. Hari tu puasa. Ni puasa lagi. Dalam tempoh Ramadan hari tu ada 11 bulan sampai nak masuk bulan puasa ni. Dan saya cuma agak-agak puasa bulan lepas tu ada balance lagi tak pahala ke? Pasal sepanjang 11 bulan tu berapa ramai kita taruh kau ya kata. Betul lah. Daripada hari tu lah, daripada bulan 4 bulan 5 tu lah. Berapa orang yang kita kata kat dia, kita fitnah dia, yang kita mengumpat dia, tak kira lah siapa. My time mood pilihan raya lagi sakan. Lagi tak ingat dunia. Lagi tak ingat dunia. Tuan-tuan, saya ingat betul, risaulah. Pi depan Allah, sebulan puasa hari tu ni tak ada apa kan. Puasa ya dah. Sebab pahala habis bagi orang. Bukan nak kata ke orang, kata kita lah, kata kat kita. Supaya kita ni tuan-tuan salih Muhammad tak buat cukup lah. Masuk bulan Ramadan ni kena belajar tapih benda apa kita nak cakap. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang tak meninggalkan kata dusta dan dia terus mengamalkannya, maka Allah sikit pun tidak berhajat atas amalan dia tu, meskipun dia meninggalkan makanan dan minuman dia. Puasa lah tau. Allah tak nak terima pun selagi mulut masih tak jaga, selagi masih perkataan kita masih duk cakap benda yang tak patut kita cakap. Lah ni mulut orang bukan cakap ni lah ni. Ni orang cakap ni laju lagi ni. Laju, jari lagi laju ni. Faham kan? Belajar berubah lah. Kita belajar berubah. Saya sendiri pun sama. Nak ajak kita apa tuan? Nak ajak satu benda. Tuan-tuan dapat satu maklumat, kalau ada nama orang kat situ, saya ajak saya. Tuan-tuan dapat satu cerita yang ada nama orang pada situ, we hantar dak dia tu contoh. Ni dapat cerita pasal dia, yang benda itu, benda yang tak baik tentang orang tu, cerita yang tak elok tentang orang tu, tuan-tuan boleh tak simpan zat sebelum kita hantar ke orang? Simpan tak? Biar orang sebab, semua orang hantar, tapi sampai kat kita, cukup berhenti kat kita, stop sudah. Nak hantar lagi, betul dia tak betul dia buat ni. Tak kisahlah itu siapa, betul ke tak betul dia buat ni. Tambah-tambah aib. Man sataral mu'min satarallahu yaumul qiyamah. Satarallahu ta'ala yaumul qiyamah. Siapa yang menutup keaiban saudara dia, maka Allah akan menutup keaiban dia nanti di akhirat. Dunia Allah tutup, akhirat lagi tutup. Kita yang tutup aib saudara kita. Siapa yang buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia. Hatta apa yang dia buat dalam rumah dia, Allah akan buka. Ya memang. Waktu kita ni banyak dosa kita tuan. Saya pun banyak dosa. Kalau Allah tunjuk dosa kita ni, siapa pun tak teringin nak tengok muka kita tuan. Tuan ni, benda aib kita buat tuan, Allah tutup rapat. Saya tengok kat depan saya ni, semua muka ahli syurga tuan. Katalah amin. Amin. Kata makbul doa kan. Tuan-tuan, tapi ada tak dosa kita buat? Ada tak benda kalau orang tahu kita malu? Ya,
Kalau duduk ni tiba-tiba ni depan ni skrin turun, turun. Okey, ada satu tayangan nak tunjuk kita, tunjuk benda kita buat itu yang kita harap siapa, kita malu ah. Ada benda tu tuan, memang ada benda tu kita buat. Tahu tak selama ni Allah tutup, siapa pun tak tahu. Tahu tak sampai bila? Sampai bila Allah akan tutup aib kita dan siapa pun tak tahu? Sampai dua keadaan. Pertama, kita sendiri cerita ke orang. Dia panggil Al-Mujahirin. Al-Mujahirin, Nabi gelak daripada ni. Mujahirin ni orang yang dia sallallahu alaihi Muhammad cerita benda apa yang dia buat. Malam dia buat maksiat, Allah tutup aib dia. Esok dia cerita apa dia buat. Orang ni Allah tak ampunkan dosa. Allah buka aib dia. Yang kedua tuan-tuan, ialah orang bila dia cerita aib orang lain. Dia start cerita aib orang lain. Faham ni? Kita tak suka orang cerita aib kita, kita tak payah cerita orang. Siapa pun dia duduk mana pun dia, lagu mana dia dengan kita, jahat macam mana pun dia buat dengan kita, tak melayakkan kita pun untuk buka aib dia, apatah lagi fitnah dia ada. Faham tuan-tuan? Macam mana? Aku pun ada aib, buka dulu cerita aib orang buat apa. Belajar nak buat macam mana? Faham tak ni? Yang kedua, tahu pasal apa pahala puasa kita habis padam? Padam habis apa? Pasal kita duk buat benda sia-sia dan benda keji. Nabi SAW kata, Nabi SAW sebut, laisas siyam, tidaklah puasa itu min akli wasyarab, daripada hanya menahan makan dan minum semata-mata. Tapi puasa juga, kata Nabi SAW, ialah dengan kita menahan daripada perbuatan yang sia-sia dan keji. Nak kena tahan dua benda lagi. Satu, benda sia-sia, benda tak ada apa-apa, benda yang tak ada faedah, tak ada faedah. Ni mai masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, artis tu bercerai pula dah. Dia kalut lah. Faham ni? Pasal apa lah duk bercerai lah, apa semua. Adalah cerita artis mana apa tu duk carilah. Buang masa ya. Dia happy lah kat dia tuan-tuan. Dia punya pasal lah. Dia nak bercerai ke? Dia nak lagu mana ke? Dah lah Ustaz, kahwin lama dah, kami pun tak sangka dia nak bercerai. Dah lah masalah rumah tangga dia. Kita pun ada masalah rumah tangga. Kita pun tak suka orang duk bercakap tentang rumah tangga kita. Kita tak usah duk bercakap rumah tangga orang. Tuan duk bercerita, tuan-tuan duduk sebelah suami dia. Suami dia lah yang betul Ustaz, isteri dia juga yang salah. Tuan-tuan, Salih Muhammad. Faham ni? Kita pun tak tahu siapa salah sebenarnya. Yang kata yang perempuan memang lah, dia kata. Yang perempuan memang duduk belah yang perempuan, memang lelaki semua tak boleh pakai Ustaz. Lelaki saya seorang je tahan kira sikit. Serupa. Nah, kita tak tahu seperti itu lah. Mai pula ni tuan-tuan sekalian, Allah SWT, ni masuk ni, Aaron Aziz tak berlakon, yang tu pun dikecoh juga. Dia baru keluar pula, hero dekat hero dekat Hollywood tu, tua dan gemuk pun boleh berlakon jadi hero lawan terapa. Yang ni tua dan gemuk dah tak boleh apa-apa. Baby kat dah lah tuan-tuan. Apa duk sibuk pasal apa? Kerja kita banyak lagi kita nak buat, amalan kita pun banyak kita nak buat, kita duk sibuk dengan benda sia-sia tu, tak ada faedah. Min husnil Islam ma'ri tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang ialah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tak ada faedah pada dia. Imam Hasan Al-Basri pula kata apa? Siapa yang tanda Allah mula berpaling daripada seorang itu ialah dia mula disibukkan dengan benda yang tak ada faedah dia. Dia sibuk. Allah bagi dia sibuk. Dan tengoklah tanda tu elok. Benda sia-sia Allah suruh tinggal, dan benda keji Allah suruh tinggal apatah lagi. Maka Nabi pesan dekat kisah, kalau ada orang yang mencela kamu, ada orang nak ajak lawan dekat kamu, nak ajak benda yang tak kena dengan kamu, dia tak puas hati, mai jumpa aku, mai kita ni pun semua, ada je benda tak kena kita, tuan-tuan kata dekat dia, inni saimun, sungguhnya aku puasa. Tak usah lebih abang kat muka dia, sesungguhnya aku puasa. Habaq kat diri kita, sungguhnya aku puasa. Maksud apa? Tahan diri. Ini bukan waktu nak berkelahi, bukan waktu nak sakit hati, bukan waktu nak cari masalah dengan orang, bukan waktu nak buat benda-benda yang tak ada faedah apa-apa. Ni waktu yang fulfill semua hari itu dengan ibadat. Faham ni?
Sejam tuan-tuan duduk berkeliling orang, sejam tu banyak muka Quran tuan boleh baca. Sejam kita duduk berkeliling orang, sejam kita duduk cerita ke orang, hantar orang macam-macam. Tuan-tuan, sejam tu banyak istighfar tuan-tuan boleh buat. Berapa banyak selawat yang tuan-tuan boleh buat ni dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan. Dah cukup waktu dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit pada leteran saya tengah hari ni jadi manfaat pada saya dan manfaat pada kita semua. Saya minta maaf silap. Kita jumpa lagi dalam masa yang ketiga. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.